A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila anbiya'il mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu alaika wa sallam ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Sallallahu alaika wa sallam ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Sallallahu alaika wa sallam ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Fasayfikahumullah wa huwas samiul alim. Fasayfikahumullah wa huwas samiul alim. Fasayfikahumullah wa huwas samiul alim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan menyambung lagi nafas kita pada ini dengan kita bersyukur pada Allah, maka kita duduk beramai untuk merasakan saat kematian kita semakin mendekat dan menghampiri kita. Jadi tak ada masa lagi dah kita nak berfikir, tak ada masa lagi dah kita nak berkehendakkan kepada dunia dan sebagainya. Ya, kita cuma duduk bersama ni untuk mengenangkan nasib kita yang sedang berada. Kalau masa hidup kita berada kat tepi perigi, nak mendapatkan kehidupan. Tapi bila dah nampak kematian, kita duduk tepi kubur. Inilah dia pada hari ini, kita sama-sama merasakan diri kita dah tepi kubur. Bila-bila masa saja boleh jatuh kat dalam tu. Lepas tu terus kedua tutup kat tanah. Jadi kembali balik pada ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Ya, bermaksud siapakah yang lebih baik perkataan daripada orang-orang yang menyuruh kepada Allah, sedangkan mereka juga adalah golongan yang berzikir, beramal ibadat dan sentiasa di mulutnya mengatakan kami orang Islam. Itu maksud daripada Quran tersebut. Jadi ini adalah kita berkumpul sebagai seorang Islam. Buanglah persekitaran, buanglah kita hebat sangat dengan ilmu kita, apa semua kita buang sebab kita dah nak mati. Ya, di depan kita ni adalah satu lubang sepanjang 7 kaki, selebar 3 kaki, sedalam 5 kaki. Kita dah rasakan sekarang ni apa yang kita nak buat. Tak boleh kita fikir lagi dah. Nak tambah amal tak boleh, nak tambah zikir tak boleh. Segala-gala benda yang kita buat dalam bulan puasa ni semuanya tak boleh bila kita merasakan kita ni dah tepi kubur betul. Dah sesak nafas kita dah. Jadi apa yang kita nak bawa dalam tu?
Kalau kita masa yang kita belajar, masa kita muda, masa kita sebelum-sebelum ni, kita merasakan dunia ni kita punya, kita boleh buat apa saja. Tapi bila kita dah berdepan dengan kubur, kita tak boleh buat apa-apa. Kita cuma bawa satu perkara saja depan Allah. Apa dia? Dia Tuhan kita makhluk ciptaan dia. Ni penghujung nyawa kita. Jadi apa yang kita nak bawa? Kita nak serahkan diri kita kepada Ta'ala ni. Ya? Jadi yang terakhir lagi bagi setiap orang yang nak mati, Ustaz, orang Kristian meninggal, boleh ke kita tolong gali kubur? Untuk gali kubur dia orang tu. Kalau dah dia orang tak cukup orang, bolehlah orang Islam ni menggalikan. Kita tak boleh dalam upacara majlis agama dia, kita tak boleh nak apa. Minta tolong bersihkan bahala dia tu, dia punya apa dekat kerja tu, apa lambang-lambang salib apa semua tu, tu tak boleh lah. Setakat bersih menyapu lantai dia boleh lah, tapi nak pergi bersihkan tempat sembahan tu tak boleh. Pergi ke Tok Pekong macam tu juga. Nak mengecat pula patung-patung ni apa semua tu kan, tu tak boleh lah. Setakat nyapu-nyapu dampah daun-daun, tolong tegakkan apa dia punya bangunan dia roboh apa semua tu boleh lah. Kubur tak ada apa-apa hal. Sebab kematian perlu kita apa. Kalau orang dia tak cukup, dia minta tolong, okey lah. Boleh lah kita pergi. Dah mana kita pergi tadi kan. Itu yang saya kata tadi. Bila kita bercerita, kita ni nak cerita, kita nak mati. Bawa masalah pekah, langsung lari. Kita sebenarnya bila nak mati ni, dia ada satu zauq dalam bahasa Arab. Makna dia ada satu aura kematian tu kita nak rasa. Itulah nama dia talqin. Talqin itulah yang memuktamadkan pendirian kita di akhir-akhir hayat. Kalau kita bawa sesi pertanyaan dekat dalam ni, kita takkan dapat aura tu. Dah lari. Tengok. Yang tukang nak menyampaikan pun dah lari tajuk dia. Kita tak dapat nak tumpu. Saya kata, saya minta maaf betul. Kita ni nama talqin, tidak ada sebarang masalah yang perlu ditimbulkan. Kerana kita cuma nak menimbulkan keinsafan. Kita belajar dekat luar sana, memfiqah ke ilmu apa semua, itu kita untuk berfikir. Fikir, kalau insaf, kalau tak insaf, tak adalah. Tapi dekat sini, tak nak terpaksa insafkan diri kita, kerana kita dah di gerbang kematian. Ni kita nak rasakan pagi ni, pukul 7 pagi, nak rasa mati. Supaya apa? 24 jam ni rasa, kita ni bukanlah hidup lama lagi. Kita nak bawa apa depan Allah Ta'ala. Semayang ni sekarang macam mana lah ni. Jadi, bila kita buat sahaja, kita pergi saja ke masjid, kita berzikir ke, kita mengaji Quran ke, kita apa semua, tak ada riak lagi dah. Ni aura beberapa pagi kita ni, yang kita bercerita ni, aura tu menimbulkan rasa takut pada Allah, rasa insaf yang teramat sangat. Sebab apa? Kita ni dah banyak dosa. Kan? Bawa berfikir lagi dah nak mati. Dah berfikir lagi kau. Kita nak mati dah. Kita cuba tumpukan pada kematian ni. Itulah kita ramai ni menumpukan, menghadirkan diri kita untuk merasakan mati dia sebentar lagi nak sampai pada kita. Jadi pertanyaan-pertanyaan tu kalau masuk terselit ke dalam ni, kita memang tak dapat nak merasakan tu aura. Ni sebenarnya lebih pada motivasi. Lebih pada membina keyakinan diri. Bila membina keyakinan diri ni, mestilah dia dibawa untuk menyedarkan masyarakat, untuk merasakan rasa takut tu tadi, rasa takut mati. Kita ada rasa takut mati tak sekarang ni? Tak ada. Sebab apa? Hati tu yang berkata-kata. Sebab kata orang Indonesia tu, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Paling banyak dekat dalam hati. Pasal apa? Masa kita merasakan, kitalah yang memilih yang baik dan yang salah. Kitalah yang membuat sekala persuruhan Allah tu, kitalah yang buatnya. Jadi, bila ada perasaan itu, bila ada perkataan itu dekat dalam hati kita, maka terkeluar perasaan takut nak mati. Itu sebabnya, kita boleh pergi ke kubur, tapi bila keluar, serupa macam tak ada apa-apa. Sebab aura ni tak ada. Aura kematian tu tak ada pada kita. Nak merasai mati itu tak ada. Kita rasa hidup je. Kita pergi kat kubur, adalah bawa pengertian kita orang yang sedang hidup. Kesian.
orang kat dalam ni. Oh, kita masuk talqin ke tu, kita pun dengar sambil ngarut-ngarut. Betul lah tu. Kita membetulkan pada otak kita je, pada pemikiran. Tapi dia tak tersemat dalam hati. Berbanding orang yang telah menempuh kematian, berbanding dengan orang yang bertobat daripada kesalahan. Orang yang dah buat kesalahan apa semua, jadi dia insafkan diri dia, dia takut kalau dia mati, dia tak boleh bawa apa-apa. Jadi inilah dia grup dia, golongan pendosa ni tadi, sama-sama berkumpul untuk merasakan yang kita ni nak mati, dah dekat dengan nak mati, dah tak payahlah kita nak fikir hukum makam, nak fikir kiri kanan depan belakang. Sekarang nak fikir sama-sama, nak tumpu sama-sama bagaimana nak merasai kematian tu sebelum betul-betul mati. Rasakan mati dulu. Macam saya, alhamdulillah lah, dah ada pengalaman untuk mati. 5 minit tu henti jantung. Mata itu buka, sakit ni tak boleh nak cerita. Pasal apa? Nak bernafas tak boleh, jantung dah berhenti. Apa benda? Hanya dekat hati saya, ya Allah, aku dah tak boleh apa, aku sebut nama kau je. Allah. Itu sebabnya saya bawa orang ramai untuk menyebut nama Allah pada saat kematian, kerana saya pun dah berlaku 5 minit hilang nyawa, 5 minit berhenti jantung. Terdiam, mata boleh gerak tapi badan tak boleh gerak. Mata saja pandang, Allah. Ya Allah, aku nak mati dah ni. Kau nak cabut nyawa aku, ya Allah. Cabutlah. Sakit sangat dah ni. Sampai macam itulah. Mata macam mana kita tengok dekat dalam YouTube. Macam mana orang yang diambang kematian tu. Mata dia macam mana? Mana ke atas. Macam nak terjeling keluar, nak terkeluar mata kan. Macam itulah kawan saya tengok bila berlaku pada diri saya. Lepas tu terdiam. Pandang, tunduk. Macam orang dah tak ada nafas, tak ada apa lagi. Jadi kerana saya dah kena macam tu, jadi saya bawa siapa-siapa saja yang sanggup untuk ditalkinkan dengan kematian ni, sama-sama kita duduk dalam ni. Jadi di dalam ini bukan tempat untuk bersoal jawab. Di dalam ini adalah menerima sahaja dengan penuh keinsafan apa yang akan kita terima bila kita nak mati. Bila kita nak mati. Apa dia? Nak zikir banyak. Zikir juta-juta apa semua. Ni nak mati lah. Itulah sebutan kita yang terakhir itulah lah. Dengan penuh keinsafan. Tak ada tempat aku nak tuju. Tak ada tempat aku nak pusing lagi. Tak ada apa. Aku dah berdepan dengan kau, ya Allah. Allah, tolonglah aku. Allah, tolonglah aku. Kalau tidak tu Allah. Itu masa hidup. Bahawa zikir bukan main ke. Melayu dan apa semua tu. Nak nyebut Allah Ta'ala. Boleh tak? Memang boleh lah. Kenapa manusia bila nak meninggal, dia pandang ke langit? Mata dia pandang ke langit. Adakah Allah tu di langit? Allah tak di langit. Sebab itulah yang kita nak kena fahamkan sebelum kita mati. Supaya kita, kita dah nak mati tu pun kita tak nampak Allah Ta'ala dah. Minta maaf lah. Yang nampak Allah Ta'ala tu Rasulullah je. Dan orang yang selepas daripada padang mahsyar, masuk syurga, baru nampak Allah. Yakinlah benda tu. Makna dia, kalau orang tu dah mati ke apa semua, orang tu kata nampak Allah, tak ada. Itu hanya satu cerita je. Bukan kebenaran, bukan fakta. Allah tidak akan boleh ditengok oleh sesiapa pun di dalam makhluk ni. Pandang ke langit, nampak Allah? Tak nampak. Kalau ada yang katakan, aku bawa jumpa Allah kat langit lah. Nampak yang kena tipu lah tu kat iblis. Laknatullah. Allah tak akan berada di langit. Allah tak akan berada di dalam makhluk yang digelarkan makhluk. Dia cipta makhluk, lepas tu dia duduk dalam makhluk. Nampak sangatlah lemahnya Allah SWT tadi. Jadi Allah Ta'ala tu kat mana? Allah Ta'ala tu berada labil mirsad. Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, dia berada sedang di satu tempat yang dia nak merhatikan. Macam mana nak tahu pula dia merhatikan? Umpamakanlah satu botol air mineral yang besar ni, kan yang kecil tu kan, 500 ml tu. Satu botol mineral tu. Allah memandang kita ni, seumpama kita memandang botol air 500 ml tu. Jadi maksud sekarang ni, kita cuba faham sesama. Ni kita dah nak mati.
Kita kena yakin Allah itu tidak akan berada di dalam makhluk dan tak ada siapa boleh menggambarkan dia. Dia cahaya ke, dia terang ke, dia gelap ke. Tak boleh. Sebab segala yang kita fikirkan, itu bukan dia. Tu dia maksud dia. Jadi cuba fahamkan ya. Kita dah nak mati ni. Kita sepatutnya yakin dengan dia. Kita tak boleh menggambarkan dia dengan apa sahaja. Dan kita tak boleh letakkan dia di mana-mana sahaja. Tak boleh. Sebab dia Allah. Sebab dia Tuhan. Jadi dia terpaksa dia hilangkan macam tu daripada pengingatan kita. Kita cuma boleh timbulkan dekat dalam hati kita menyebut nama dia. Allah. Allah. Seumpama rasakan macam mana orang yang menderita kesakitan tu. Terlampau sakit, aksiden, dia terlampau apa, dekat lidah dia sebut. Allah. Allah. Itulah dia. Tempat yang kita dah putus asa daripada kiri dan kanan. Maka kita akan, lidah kita menyebut nama dia. Di situ saja yang boleh layak pada kita untuk mengenang dia. Kita kenang dia saja. Bukan kita memikirkan dia. Bukan kita menggambarkan dia. Tak boleh. Sebab kita dah nak mati. Kena faham dengan jelas. Allah itu akan ditanya sekejap lagi oleh Munkar Nakir kat dalam tu. Marrabuka. Siapa Tuhan kau? Kau faham? Kau kenal tak Tuhan kau? Tuhan aku dekat langit. Habis cerita. Tak dapat jawab lah. Tuhan aku sana sini. Pun tak dapat jawab tu lah. Jadi macam mana nak dapatkan marrabuka tu? Itulah. Tuhan adalah Tuhan. Dia tak boleh digambarkan. Kalau digambar saja, itu tanda fakta, bukanlah dia Tuhan. Itu fakta. Jadi Tuhan itu tidak boleh digambarkan. Habis itu tak mana kau ingat Tuhan kau? Aku cuma ingatkan dalam hati aku sebut nama dia Allah. Allah. Dia beritahu dalam Quran nama dia Allah. Aku sebut nama dia Allah. 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 Jadi dekat situ senang saja. Bila kita mati, ke mana garin kita? Okey. Saya nak menjawab ke saya tak nak jawab ni? Sebab kalau saya jawab ni, dia akan pergi lain tempat. Saya nak bawakan erti kematian yang menghampiri kita. Kita dah depan kematian. Ya, awak tolong fahamkan. Kita jangan berfikir kiri dan kanan. Sekarang kita bawa kita punya ni ikut satu jalan saja. Jalan menuju kepada Allah. Jalan kematian. Kita dah sama-sama dekat atas satu jalan ni dah nak menuju. Jangan pernah fikir lagi lopak air dekat tapak kaki. Jangan pernah fikir lagi pokok sebatang kiri. Jangan fikir lagi batu di sebelah kanan ke apa. Semua jangan fikir. Sekarang kita, hati kita ikhlas pada Allah. Tumpu pada dia. Kita nak pergi pada dia. Seumpama kita ni sedang sakit tenat. Kat mana lagi kita nak apa? Boleh kita berfikir dah sakit tenat ni. Mana kita Allah. Allah sakitnya. Allah sakitnya. Nak mati dah ni ya Allah. Tolonglah ni ya Allah. Sakit sangat dah ni. Allah. Jadi ini yang saya nak bawakan. Saya tekan kat sini. Inilah kita bawakan sesi sembang talqin nama dia. Kita mentalkinkan diri kita. Wahai diri, ketahuilah bahawa Tuhan kau yang bernama Allah itu benar. Tu kebenaran dia. Jadi Nabi Muhammad itu adalah utusan dia. Nabi engkau. Wahai diri. Benar. Jadi kita lah yang bawa diri kita, nafsu kita, korin kita, setan iblis kita untuk berada pada satu matlamat. Ya, ni kita nampak diri kita. Tapi kita ada korin, rupa macam kita ni juga. Itulah sifat yang kita dah didik daripada akhir balik sampailah kita umur tua ni. Kalau tak suka semayang, memang tak suka semayang. Bila kita nak buat semayang, susah nak semayang. Bukan pasal setan iblis. Tapi korin kita tu sendiri. Diri kita tu sendiri. Kita dah latih dia daripada akhir balik untuk bertindak sesuka hati. Maka dia buat dah suka hati dia. Itu sebabnya orang merokok nak berhenti berkali-kali tak berjaya berhenti. Sebab korin dia tak benarkan. Dia kata, aku suka ni. Kau nak berhenti pula. Aku tak nak. Kata, Ini bertanya lagi pula sir dalam sir. Dah kita kata, kau dah nak mati dah ni. Kau ingat. Ni sembang kematian. Kita ni fikir tentang nak bawa ke mati. Bukan nak fikir masalah lagi. Sir ke rahsia ke apa semua, kena buang. Sekarang ni kita dah menghadap diri kita macam ni. Lepas tu kita ada korin serupa macam kita ni. Iaitu sikap jahat kita tu. Lepas tu, kita ada roh. Unsur cahaya ni. Yang sedang, dia akan keluar bila masa saja. Dia tubuh badan kita yang busuk ni.
Jadi bila kita apa tadi, bila kita berfikir sahaja, ini terlampau banyak kamu nanya ni, kita nak bawa orang ramai untuk fokus. Awak ni bawa untuk fikir korin, lasir, apa semua. Kenapa macam tu pula? Jangan ganggu ni, orang ni nak menuju pada Allah ni. Kita ni bulan puasa ni lah kita nak bercakap tentang kematian. Sebab apa? Di luar puasa diganggu oleh setan iblis. Setan iblis yang keluarkan pertanyaan, kok macam ni, macam ni. Kita tak nak macam tu. Sekarang kita nak fokus betul-betul, mati itu benar. Sekarang bila dah mati benar, masuk dalam kubur itu benar. Masuk dalam kubur, ada nak tanya kau, sir ke, zikir tu ke, apa semua, tak ada. PhD ke, apa matematik ke, apa semua, tak ada. Yang ada cuma satu je. Kau ke mana ni? Kau akan menuju pada Allah. Itu degil benar. Banyak nak kau punya hati kau betul tanya, kau nak jawab je ke jawab kau ya. Sekarang kau jawablah pertanyaan muka dan dah. Apa nak jawab? Kalau hati tu berbelah bagi ke sana kemari, otak tu berfikir je kan, nak dapat ilmu je. Ni nak mati dah, tak dapat ilmu dah. Sekarang ni nak berjumpa Allah. Ingat, kita ni program kita ni, talkinkan diri untuk berjumpa Allah sebelum sampai masuknya. Inilah maksud dia. Orang tasawuf kata, mati sebelum mati. Matikan diri kamu sebelum kau mati. Itu falsafah je. Minta maaf, saya tak salah bertanya. Memang awak tak salah bertanya. Tapi salah tempat untuk bertanya. Itu pergi ke tempat tasawuf. Majlis tasawuf, sila tanya kat situ. Ini bukan majlis ilmu. Ini majlis nak mati. Bila nak mati, kena sediakan diri kita. Ya, minta maaf. Saya keras sikit. Sebab orang ramai dah mula merasakan, dia rasa seronok dah. Kita nak mati, dia nak bawa apa ni? Apa pula orang ni bertanya ni? Kita dah segarkan hati nurani kita, nak merasa boleh atau tak nak menjawab pertanyaan munkar nangkir nanti. Ini yang kita nak bawa. Nak jawab pertanyaan munkar nangkir. Maknanya dia kita nak menempuh kematian, lebih tempuh saja mati tu senang. Tapi senang pun sakit juga. Tarik, okey, selesai pada pandangan mata manusia yang hidup. Tapi kita yang mati ni seksa. Sebab apa? Keluar aja, zoom, pergi mana? Kau dulu kau berzikir Allah kan? Okey. Kau zikir Allah kau kafir kau Islam kau mukmin kau mutakin kau, tok guru kau apa? Malaikat datang, ambil jemput dulu, bawa depan Allah Taala. Nak sahkan kita punya kematian. Allah malaikat datang, zoom, bawa masuk. Bawa naik ke atas, berjumpa dengan dia. Kalau kita ni hamba dia yang ikhlas, hamba yang diterima, dia sampai pada dia. Tapi sampai pada dia tak boleh lebih daripada Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh melepasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam mana Rasulullah berjumpa dengan Allah Taala, tak boleh. Dia cuma untuk pengesahan sahaja malaikat maut. Malaikat membawa kita ke sana. Lepas tu sekejap je, beberapa saat dia turun balik. Dapat tak dapat sign autograf? Kita maksud autograf lah. Maknanya dia kehendak Allah tu. Kehendak Allah, dia pada ilmu dia kata, kau hamba aku. Settle. Turun bawah, senyum. Malaikat letakkan dekat kepala kita, kita sedang baring ni, sama ada kanan atau kiri kita. Di situlah letaknya roh kita ni. Tak boleh berjalan macam kita hidup ni. Masa tu lah kita tahu, lah, hai, kenapa ni? Semuanya tak nampak aku kau. Lah, aku dah terlantar lah, dah mati aku. Tu Imam apa ni Sayyidina Ali kata, manusia ni bila dia hidup, dia rasa dia hidup selama. Bila dia mati pun dia akan terasa dia hidup. Tapi bila dia pandang saja ke bawah, tu tanda dia apa? Kita sedang berdiri kat kepala kita mandang. Alamak, dah mati. Wa iza ma matu nabahu. Sayyidina Ali kata apa? Bila dah mati manusia ni, barulah dia perasan dia dah mati. Lah, dah mati punya. Woi, apa ni pun tak ada dah. Patut masa orang nak mandikan, nak kapan ke apa semua, masa itulah dia pun, Allah, apalah aku tak buat nak gitu. Ya Allah, kenapalah aku tak ikhlas aku berzikir berjuta apa semua. Berakaat-rakaat aku buat apa semua itu semayang itu, baru aku dapat tahu tak ada apa. Bila kita dah keluar nyawa di badan, maknanya nyawa kita dah keluar, roh kita kat luar, roh tu cahaya. Cahaya ni baru dapat menilai bilangan dosa dan pahala kita yang kita buat. Baru kita dapat tahu,
Masa itulah kita tahu siapa yang diterima oleh Allah, dicop di right ni makna diterima sebagai hamba dia, dia turun, alhamdulillah, itu petanda roh yang baik. Roh tu menerima habuan yang baik daripada Allah Taala ketika dah terkeluar daripada tubuhnya. Maka roh yang inilah minta semua orang, ya, wahai semua penduduk bumi yang hidup ni, tolong cepatkan urusan aku ni. Aku nak berjumpa Tuhan aku. Sebab dia dah dapat rasa, roh tu dapat merasai nikmat. Dia keluar saja, dia ada nikmatnya sendiri. Yang kita tak tahu lagi. Mungkin nikmat, mungkin nikmah. Nikmah adalah lawan bagi nikmat. Nikmat tu benda yang baik. Nikmah tu pula benda yang tak baik. Aduh, na'udzubillah min zalik. Jadi bila kita dah dah termati macam tu, kita mandang macam tu, masa tu lah roh kita dapat rasa kalau baik amalan kita diterima oleh Allah, maka kita minta semuanya mempercepatkan segala urusan untuk sampai ke kubur kita. Kita nampak daripada jauh, kita terasa daripada jauh adanya bau syurga daripada apa tu, sedang memanggil kita. Ya Allah, sadapnya, pergilah cepat weh ke tempat dan tu. Hantar dan tu cepat. Tapi kalau roh yang jahat tak diterima dekat sana, sampai separuh jalan, Allah Ta'ala kata apa? Aku tak naklah pandang dia. Habis turun balik ke bawah. Berdiri juga kat kepala kita. Masa tu lah terasa bahang panisnya. Ya Allah, roh tu sepatutnya cahaya, tapi belum kena bakar lagi, dia dah dapat rasa kepanasan masa berdiri tu. Lepas tu dia dapat tengok macam mana tempikan daripada sepatutnya tadi tu bau syurga, yang ini bau api, bahang api neraka tu menjulang daripada kubur dia. Dia puas cakap, oh jangan bawa kaki dan tangan semua dekat situ saja. Tak boleh ke mana, malaikat menjaganya. Tak ada jalan macam kita ni nak berjalan ke sana kemari, tak dapat dah. Nak bercakap pun tak boleh. Cuma betul-betul, oh janganlah bawa aku, aku tak terayu, aku nak apa. Lantaklah kau, malaikat kata. Dulu masa kat atas muka dunia, segala yang kau buat tu semua riak aja. Tak adalah nak betul-betul nak buat ikhlas ke Allah Ta'ala. Tolong orang pun ada juga dia punya apanya akan datang. Bila kau dah tolong, kau akan sebut depan orang tu. Alahai, aku dulu tolong kau buat rumah kau tu. Aku minta tolong sikit ni pun kau tak mau. Jadi minta maaf cakap pakcik, seolah pakcik sudah pergi ke tempat itu. Syukur, alhamdulillah, itu rezeki pakcik. Itulah yang saya takut. Ramai bila saya bercakap ni, ramai kata, alah cakap je lebih, tak pergi. Minta maaf. Apa yang saya dah cakap, itu bukan cakap daripada cakap mulut sahaja, ya. Itu pengalaman. Bila sebab pengalaman tu tak payah cerita lebih. Jadi apa yang saya cakap ni, sam'an wa tau'an. Pada sesiapa yang berakal, pada siapa yang ada hemah tinggi untuk mengejar Allah SWT, maka dia perlu sediakan apa sahaja nur Allah yang diturun kepada lidah saya hari ini dan hari-hari yang berikutnya, ikut saja petunjuk tu. Tu saya kata, tolonglah jangan bercakap apa-apa, bertanya apa-apa. Kerana apa? Sebab yang keluar daripada lidah ini adalah nur daripada Allah Ta'ala, cahaya. Jadi siapa yang dapat di sini, dia terus sam'an wa tau'an. Sam'an wa tau'an. Walaupun kita boleh dengar, dan kita boleh patuh apa sahaja segala perintah Allah, perintah Rasulullah, tapi kita ada perlawanan dengan diri kita. Kita berlawan dengan diri kita. Inilah isytihad perang kat Rasulullah dulu. Ni kita nak duduk dalam ni. Kenapa timbul masalah? Kenapa timbul soal jawab? Sebab qarin lah tu. Qarin dia timbulkan. Dia tak puas hati dengan kita nak luruh, nak mati ni. Dia tak nak. Sebab kita dah didik dia jadi orang jahat. Jadi orang jahat ni macam mana dia akan bawa kita kepada kejahatan juga. Dia lawan apa yang kita nak. Itu sebabnya kenapa kita susah untuk melakukan kebaikan, sebab kita dah latih kejahatan daripada akil balik. Qarin ini pada asalnya adalah
Islam macam kita. Tapi dia jadi rockers sebab kita nyanyi rockers. Dia jadi munafik sebab kita munafik. Dia jadi kafir sebab kita yang kafir. Bila dah akil balik, keluar air mani, itulah dia. Perspektif Islam beritahu, bila keluar air mani, maka bertanggung jawablah mereka pada diri mereka sendiri. Jadi dia perlu berlawan dengan korin, maknanya diri dia sendiri. Lepas tu dia perlu berlawan dengan hawa nafsu. Nafsu tu kehendak-kehendak keduniaan. Nak makan, nak minum, nak apa, semua berlebihan tu. Dia nak yang berlebihan itu nafsu lah. Kalau tak ada nafsu, kita tak nak makan. Kita nak berzikir je. Lepas tu, nafsu ni pun kita punya syahwat. Mata tu pandang je perempuan. Kalau kita lelaki, pandang orang perempuan, kita ada syahwat. Mana kita rasa keinginan dengan perempuan. Kalau orang perempuan lah, tengok lelaki, rasa seronok tengok lelaki tu. Ada keinginan pada lelaki tu. Itu syahwat. Kan? Syahwat ni bentuk seks lah. Kalau nafsu ni, selain daripada seks, tu nama dia nafsu. Lepas tu, syaitan dan iblis. Yang syaitan yang iblis inilah yang kena rantai tu. Itu sebabnya dalam sebulan bulan puasa ni, nak berzikir Allah ni bermula dah sekarang. Sebab apa? Besok dia akan timbulkan bisikan-bisikan dekat kepala, dekat telinga kita. Dan dia akan garik-garikkan mata kita, cuba merosakkan keadaan kita yang kita dah faham, yang kita nak mati ni. Dia akan tutup kematian ni. Jangan bagi dengar mati-mati ni. Buat apa? Jadi, kita dah nak mati. Sama-sama lah. Kita sama-sama kita menghadapi kematian ni dengan ketenangan dan keikhlasan. Jadi diri kita berpegang pada diri kita. Tu sebabnya bila kita duduk saja dalam satu majlis, memang payah kita nak fokus. Sebab kita ada apa tadi? Korin yang jahat yang kita dah latih start daripada akhir balik tadi. Kalau melawan mak ayah, lagi teruklah dia. Lepas tu pula, nafsu kita tak pernah cukup. Nak saja segala benda. Apa orang nak, kita pun nak. Yang ini pun akan melemahkan kita punya, menumpulkan hati kita. Menyebabkan kematian tu dah kurang susut. Maksud kematian tu dah mula menyusut. Lepas tu kenalah syahwat lagi. Kita menonton porno je pula kan. Langsung habis tak ingat mati dah. Kalau menonton benda-benda yang haram tu, terus habis, hati gelap. Tadi tu diri tu lemah sebab terlalu banyak makan, terlalu banyak bersuka-suka kan. Tapi bila basuh pada syahwat je, memandang benda yang haram pada kita, lepas tu menimbulkan syahwat kita, lepas tu kita lepaskan pada yang bukan haknya, maka itu menggelapkan hati kita. Tu dah gelap hati. Cerita lah kematian macam mana pun. Sampai orang accident putih kepala pun, itu hak masing-masing. Hak kau pecah kepala bawah tayar, sampai suruh bawah tayar. Kita marah pula orang tu. Itu apabila sesuatu perkara berlaku depan kita, masalah berlaku depan kita, kita memadan mukakan orang tu, makna hati kita betul-betul dah hitam dah tu. Kita tak berjaya ihsan pada orang yang dah terlantar, orang yang dah mati, orang yang dah luka, orang yang dah tertembak. Itulah dia, korin yang dah memburuk betul kat dalam badan kita. Kita ni datang daripada Allah. Korin kita datang daripada Allah. Nafsu kita datang daripada Allah. Syaitan iblis pun datang daripada Allah. Segala-galanya datang daripada Allah. Dan telah dituliskan segala-gala peraturannya oleh Allah di Lauh Mahfuz. Itu adalah yang kita takin kepada diri kita. Ini tu ya tak ni. Makna kalau dia cakap macam ni, makna dia ada yang bukan daripada Allah. Mana pula semua yang datang daripada Allah SWT. Pada hakikatnya lah. Pada syariatnya pilihan. Sekarang ni kita pilih. Kita nak duduk dalam ni, kita buat pilihan. Lepas tu, bila kita buat pilihan, kita perlu sedar yang kita ni pilih apa. Sebelum mati, nak pilihkan kesedaran menjadi hamba Allah.
Itu sebab saya bawa ramai-ramai ni untuk berkumpul. Kita ingatkan diri kita ni tadi. Yang ada korin. Kita dah didik dia. Memang kita pendosa. Memang kita punya korin. Jahat lah dia bawaan kita. Lepas tu, nafsu kita. Yang dah dibiarkan melantak apa sahaja. Buat apa saya teragakkan dia. Nak terjerit ke nak apa semua kan. Nak apa semua. Dah terbiasa dengan tu. Tu memang dah ganih dah. Lepas tu syahwat kita yang terbiasa pula menonton benda-benda lucah ke apa, bercakap benda-benda mencarut apa semua. Itu pun akan pilihan kita sendiri akan menggelapkan hati kita. Jadi syaitan iblis tu kerja dia. Dia bercakap je, dia kata. Esok dekat dalam neraka dia kata kau nak suruh aku kena azab. Aku pun kena azab dah ni sama dengan kau. Aku dulu aku cakap je. Yang kau pergi ikut siapa suruh. Itu salah kau. Nampak? Kenapa kita bersalah atas segala perbuatan kita? Sebab kita yang buat pilihan tu. Kita sendiri pilih. Memanglah takdir tu ada. Tapi kita tak boleh cerita tentang takdir tu. Sebab apa? Kita masih hidup lagi. Takdir tu, bila kita boleh bercerita betul. Faktanya yang takdir itu berlaku bila seseorang tu dah mati. Dah masuk dekat dalam kubur. Itu baru fakta. Man rabbuka? Siapa Tuhan kau? Tak boleh jawab. Kenapa tak boleh jawab? Inilah tadi. Masa kat atas muka dunia, apa yang kita buat? Ada kita mengaji, ada kita belajar, ada kita baca Quran, ada kita berselawat, ada kita berzikir. Tak pernah. Bila tak pernah, apa jadi? Bila tak pernah buat benda macam ni, atau separuh buat. Kejap buat, kejap tak, kejap buat, kejap tak. Agak-agak boleh ke memberikan jawapan Allahu Rabbi? Yang ini kita bawakan cerita ni dekat dalam kita punya sembang ni. Sembang tentang kita mentalkinkan diri kita. Kita meyakinkan diri kita dengan ilmu yang Allah Ta'ala turunkan. Ilmu dia apa? Itu dia. Allah Tuhan kita. Nabi Muhammad tu pesuruh Allah. Al-Quran tu kitab kita yang kita nak bawa. Itu ya pertanyaan Munkar Nakir ni. Kita ni sedang mempersediakan diri kita sebelum berjumpa Munkar Nakir. Ni yang kita nak buat. Apa ni? Apa dia yang kita nak bersedia ni? Persediaan kita. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekalan yang nak dibawa dalam kubur nanti, bawa ke akhirat nanti adalah takwa. Takwa tu apa? Takut. Bila takut, buat benda yang menasabah dekat syariat. Jangan buat benda tak menasabah ke syariat. Tu baru nama takut. Bawa takwa. Menunaikan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangannya. Dua perkara je. Senang cakap, tapi tak senang nak buat. Betul? Betul lah. Yang paling susah kita jaga apa? Lidah. Mata, astaghfirullahalazim. Terpandang je. Benda yang bukan hak. Kita boleh istighfar astaghfirullahalazim. Tapi kalau jumpa kawan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sedang minum kopi dekat pub. Apa cerita ini? Biasalah. Tapi tadi aku ada jumpa ni. Kau tahu dia cerita apa? Dah menyampai pula. Punyalah sedap. Ya kan? Tak kira Pak Imam kau, Pak Bilal kau, bila jumpa kat kedai kopi tu. Apa ni, bila kita berjumpa kat kedai kopi, kita sembang lebih. Bila sembang lebih, maka ribah dalam bahasa Arab, ya kan? Kita perlu mencari kesalahan orang. Dan kita perbualkan sama-sama. Dan menambah nokokkan lagi apa yang tak ada pun kita tambah. Itu nama dia ribah ni tadi. Ya? Yang inilah dia. Kalau dapat kita kat sini, habis hancur lah. Porak-poranda lah masyarakat. Sebab apa? Mengatur orang. Daripada mengatur orang ni, kita rasa seronok, lidah tak bertulang ni. Bila berkumpul ramai, dekat kenduri-kendara, dekat dewan-dewan, dekat masjid-masjid, dekat kedai-kedai kopi, maka hancurlah kemasyarakatan Islam ni utamanya. Kenapa? Kerana daripada mengatur orang itulah akan menghancurkan masyarakat. Jadi bila dengan mengatur orang tu, bukan masyarakat dia hancur. Diri kita yang sepatutnya kita boleh ingat mati, kita tak ingat mati lah. Sebab apa? Hati tu dah tertutup dengan dosa besar. Bukan dosa kecil dia mengatur orang. Dosa besar. Fitnah asyaddu minal qatl. Kita bunuh orang tu lebih elok lagi daripada kita cerita sana, cerita sini tentang dia. Baik, elok bunuh dia. Makna dia sama besar membunuh dia dengan memburuk-burukkan dia kat belakang orang. Sama taraf dia. Tapi ada kita terasa. Mana ada kita terasa?
Kita rasa cakap orang mana ada benda. Tak ada benda, tak ada masalah apa-apa pun. Aku cakap je. Kan? Banyak dekat medsos ni. Cerita, aku cakap je, tak ada benda pun. Dia tak tahu kesan dia. Al-Quran dah kata, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Jenayah menghebahkan keburukan orang ini, memfitnah orang ini, lebih besar kesan dia daripada pembunuhan. Tengok tu. Kita cerita rasa tak ada apa-apa. Rupa-rupanya lebih besar lagi. Dia punya kesannya daripada bunuh orang tu direct terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kita seperti mana biasa kan. Memang ada orang yang akan mengeluarkan persoalan-persoalannya. Sebelum ni saya asyik nak jawab semua kan. Tapi bila kita dah masuk ke apa dekat sebulan dah kita bersama ni jadi saya rasa tapihlah apa benda saja yang dia bertanya. Sebab kita dah cakap daripada awal, di sini bukan majlis ilmu. Nak bertanya, pergi majlis ilmu yang di luar sana. Sini hanyalah golongan orang yang nak ingat mati. Itu saja. Ustaz ada tauliah tak menyampaikan yang salah pun berdosa juga. Ya sekarang ni isu tauliah banyak kan. Tauliah ni, bila sebut saja tauliah, itu berkaitan dengan kenegaraan. Kita bincang ni atas nama Islam. Islam itu bersaudara, jadi dialah yang mengingati antara satu sama lain. Dan bila maksud kepada kenegaraan, dia perlu dia ada satu tempat khas untuk dia. Kerajaan memantau benda tu. Jadi saya ni dah guru takmir dah 27 tahun. Lesen dia besar. Mufti pun Negeri Sembilan pun bagi saya, luluskan saya untuk bercakap lagi. Tapi saya kata saya dah tak terdaya lagi dah. Saya tak terdaya nak mengajar masjid surau. Tapi duduk kat rumahnya, mana-mana orang yang datang, mana-mana saya buka lah ikut channelnya. Boleh dari TikTok, boleh lah daripada TikTok. Jadilah. Jadi saya bercakap atas kapasiti diri saya sendiri, tak menyentuh orang ramai. Jadi kita dah nak mati. Kita tahu kita dah sakit. Dah apa upaya kita? Nak buat kerja dah tak boleh. Nak pergi mengajar pun orang dah tak boleh lagi. Jadi kita dah duduk kat rumah. Jadi bila kita dah duduk kat rumah ni, kita dah ada ilmu yang Allah Ta'ala bagi. Bila Allah Ta'ala dah bagi ilmu, dan bukan dah bagi ilmu saja, dah bagi rasa pengalaman sekali. Jadi macam mana? Takkan kita nak diam ke di? Mana boleh? Esok Allah Ta'ala tanya, aku dah bagi ilmu, kenapa kau tak sampaikan kepada orang lain? Apa nak jawab? Tak terjawab dah. Lagi besar orang yang telah diberi ilmu oleh Allah daripada orang yang tak ada ilmu. Awak boleh bercakap sahaja kan? Mana dia tauliah apa semua. Ini bab Islam ni, bukan bab kenegaraan. Yang kat sana tu, yang dekat luar sana tu, pasal dia pergi mengajar orang ramai. Sekarang ni tak ada. Saya bercakap ni atas kapasiti diri saya yang dah nak mati. Jadi siapa yang nak dengar saya membebel ni, dengarlah. Saya tak akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang bukan lagi, yang bentuk ilmu-ilmu semua saya sudah 27 tahun dulu. Ada gigi pun dah tak ada. Daripada ada sebatang itu bertahan-bertahan, akhirnya permintaan ramai, gugur dia sendiri juga. Makna dia saya pun bila boleh masuk saja boleh gugur macam mana gigi ni tadi. Itu kita kata. Kita tidak berparti-parti dalam ni. Kita tidak ada MA PhD kat dalam ni. Sebab kita cuma bawa sama ada awak mu'allaf baru masuk Islam, ataupun awak dah tua bangko dalam Islam, atau awak memang anak orang Islam, semuanya bawah kategori Islam. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita orang Islam, kita bersama, kita nak manfaatkan apa yang sedikit pelajaran yang Allah Ta'ala bagi pada saya. Kalau dulu saya asyik bercerita tentang fiqahnya, tauhid dia, apa semua, saya dah tak ada lah bab-bab tu dah. Nak mengajar tu tak ada dah. Sekarang ni saya cuma fokuskan
Sebelum saya mati, saya nak cerita kepada orang apa kebenaran dia untuk kita bawa dekat dalam kubur, bawa dekat dalam apa? Bawa dekat dalam mahsyar dan seterusnya sama ada ke neraka ataupun ke syurga. Jadi kalau gigi gugur artinya Allah tarik satu persatu pada diri kita. Itu yang kita kena sedar tu. Tu yang saya bawa semua orang. Gigi saya, tengok gigi saya masa ada sebatang gitu. Jadi gigi kita ni ada. Kita tunggu dan lihat bilakah ajal dia nak sampai. Sampai ya sedang gosok gigi, tercabut dia. Tercabut dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis. Tu dah makin dekat dah kita tu. Jadi bila makin dekat, apa kita nak bawa? Bawa rasa nak matilah. Bila bawa rasa nak mati, jangan fikir lagi dah. Soal tauhid ke hadis ke fiqah ke Quran ke apa semua, itu semua dah sudah dulu. Masa kita hidup yang muda-muda dulu. Sekarang dah tua, dah nak tumpu. Itu yang saya kata, kita ni duduk di jurang. Di jurang apa? Belum jurang neraka lagi. Tapi di dalam ni. 7 kaki panjang, 3 kaki lebar, 5 kaki dalam. Yang ni. Jadi sebelum nyawa kita keluar, baiklah sehabis-habisnya kita bawa di kita. Ni saya kata, saya berdepan dengan diri saya sendiri. Bila saya berdepan dengan diri saya sendiri, saya bercakap bukan untuk orang ramai saja, tapi sebenarnya menghadap pada diri sendiri. Sebab dekat dalam TikTok ni nampak muka saya je, saya tak nampak orang lain. Jadi kita mengatakan pada diri kita, talkinkan diri kita. Selama selaut kita jadi imam dulu, kita bila orang meninggal, kita mentalkinkan. Sekarang kita talkinkanlah diri kita sebelum orang talkinkan kita pula. Ni dia. Sungguhnya mati itu benar. Benar tak? Benarlah. Aku dah gigi aku pun dah jatuh. Badan aku pun dah sakit. Dah kerja pun tak boleh. Jadi apa yang nak bawa ni? Tak boleh bawa apa-apa dah. Mati itulah yang akan kejap lagi sampai. Jadi kau ingatlah sendiri. Betul juga. Jadi bila kita dah betulkan kematian itu benar tak? Benar ya Allah. Memang mati itu benar ya Allah. Tu talqin yang pertama. Kita dah membenarkan kematian tu pasti akan berlaku pada kita. Kita tak boleh tolak lagi. Jadi orang cerita tentang mati pun semua kita ingat bila lah masuk aku nak mati ni. Yang ni kita nak bawa. Kita merasakan diri kita bila nak mati ni. Amal semua tak tahu lagi. Dah tak cukup. Lepas tu yang kita buat tu belum tentu lagi berhasil depan Allah Ta'ala. Jadi itulah dia. Datang tak bawa apa, balik pun sorang-sorang juga. Bezanya kenal dengan tidak. Itulah dia. Nak menjawab soalan-soalan muka nanti mesti kenal. Jawapan dia tu je, kenal. Kenal tak? Marabbuka. Dia tanya tu. Malaikat muka nanti tanya. Siapa Tuhan kau? Tu dia tanya. Kalau tak kenal dia, Tuhan aku kat langit, apa semua ni, betul ke kat langit? Masa tu persoalan tu sampai tak terjawab dah. Pasal apa kita tak kenal dia? Betul lah Tuhan tu kat langit. Kalau dia Tuhan kat langit, makna bukan Tuhan lah tu. Tak juga. Tuhan tu, mungkin mana-mana aku pandang ada Tuhan. Banyak pula Tuhan ni. Takkan nak jawab macam tu? Berpusing-pusing kita nak menjawab marabbuka tak lepas. Sebab apa? Sebab kita tak kenal Tuhan kita. Siapa yang kenal Tuhan dia, macam mana nak kenal Tuhan dia? Senang je. Umpamakan satu botol air mineral 500 ml tu, kita pandang dia. Ini sebagai satu satu renungan pada kita. Kita manusia, kita yang cipta botol air. Dan kita yang mengisikan air. Kita ambil seekor semut masuk dekat dalam air itu, kita tutup. Ni kita gambarkan saja ya. Pasal apa? Kita nak mengetahui Allah tu macam mana. Sebab nak jawab marabbuka mesti kena faham betul. Jadi manusia itu tidak akan sampai bila dia boleh digelarkan botol. Manusia, kau lah botol. Boleh? Tak boleh. Botol-botol, manusia. Semut, air kat dalam semut. Air dekat dalam botol. Jadi sekarang ada berapa perkara? Satu manusia, satu botol, satu air, satu semut.
Semua perkara ni mesti ada nama dia, mesti ada berlainan cara hidup dia. Botol dicipta oleh siapa? Dicipta oleh manusia. Air dicipta oleh siapa? Dicipta oleh Tuhannya. Semut pun dicipta oleh Tuhannya, tapi dimasukkan oleh tangan manusia ni ke dalam botol yang berisi air tadi. Jadi kita bila dah faham benda ni, kita dapat satu persatu istilahkan. Manusia istilah dia ni. Semut istilah dia ni. Air istilah dia ni. Botol istilah dia ni. Empat-empat tu mesti sempurna istilah dia. Jadi boleh tak semut ni kata, "Oi manusia, kau pun macam Dan juga meh masuk dalam botol ni." Kejap lagi kita buka tudung tu, curahkan, ambil kau. Mampus kau. Aku pula engkau ya. Boleh kurang ajar. Nampak? Kita sebagai manusia pun marah kalau semut kata kita ni sama setanding dengan semut. Marah. Marah. Siapa? Kita yang buat masuk dia, kita pula jadi dia. Betul tak? Bayangkanlah Tuhan. Dia tak akan masuk dalam semua yang kita pandang sebesar ni. Sebenarnya kecil depan dia. Umpama ke botol je. Macam kita pandang botol air itu tadi. Mana? Dia di luar makhluk tu. Tak akan sekali-kali di dalam ciptaan dia. Itu sebabnya Nabi Musa dan Jabal Tur Sinah terbakar semua. Sebab apa? Tak mampu nak timur Allah tu kat dalam. Mana boleh? Jadi bila kita dah faham Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, tak mungkin dan mustahil betul dia berada kat dalam ciptaan dia. Dia mesti di luar. Jadi dia memandang kita daripada luar. Itu dia kata innahu labil mirsad. Dalam Quran tu kata ya. Dia tu berada pada satu tempat yang dia memandang sahaja. Dia tak perlu masuk. Dia pandang je. Macam kita lah dengan botol. Pandang je. Apa air kat dalam tu botol pun kita pandang je. Boleh tak? Kengkau tu kata, kau kat depan aku sekarang. Akulah kau, kaulah aku. Mana boleh. Memang mati kena lenyek lah nampak. Tak sedar di punya semut. Aku yang masuk engkau dalam tu. Banyak cipta pula kan. Mampus aku lenyek kau. Allah Ta'ala pun macam tu juga. Tu sebab dia kata apa? Laisa kamislihi syai'. Allah Ta'ala kata dalam Quran, dia tak sama dengan apa saja yang kita gambarkan, apa saja yang kita petikkan dalam kotak fikiran kita tak akan sama. Sebab dia Tuhan. Jadi inilah dia konsep kita menjadi manusia yang benar-benarkan beriman pada Allah. Maka kita akan buangkan segala kekeliruan yang ada. Atas langit pun tak, dalam apa pun tak, kiri kanan pun tak. Allah di luar sana, dia bebas. Itu bari, dia bebas. Jadi dia bebas di luar makhluk. Kita kat dalam makhluk. Kita dalam bekeh. Kita ni macam mana berpodot pun beberapa ribu bima sakti ke apa, galaksi ke. Semua umpamakan air yang dekat dalam botol tu. Sebab itu kita dicipta sebagai makhluk memang kat dalam tu saja. Makhluk tu adalah botol. Segala bintang ke, langit ke, syurga ke, neraka tu dalam air itulah yang ada terkandung kat dalam botol tu. Jadi mana boleh air perkara yang ada dalam botol tu nak mengatakan yang dekat luar, mengistilah yang kat luar tu sama macam dia. Tak boleh. Dia mesti mengeluarkan yang dekat luar ni daripada terkena dan terbabit daripada segala bentuk yang kat dalam botol tu. Ini benda yang yakin. Jadi bila kita dah pegang Allah itu tidak berada dalam makhluk, dia yang mencipta makhluk. Takkan dia berada dalam makhluk, dia berada di luar makhluk. Jadi bila ditanya oleh malaikat munkar nakir, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan kau? Aku kenal. Dialah Allah. Dia cakap dalam Quran, nama dia Allah. Aku kenal dia. Dia bukan makhluk. Tak ada. Dia Tuhan sebab benar. Aku sembah dia. Dia suruh aku sembah dia. Ikut lidah Rasulullah. Rasulullah tunjukkan dengan tingkah laku dia. Aku ikut Rasulullah. Aku kenal Allah Ta'ala. Kau jangan memain muka nakir. Tuhan kau dan Tuhan aku tu. Allah tu. Jadi, sebelum mati, bila hati tu dah berpegang dengan Allah sebagai Tuhan kita, dan kita pun sentiasa zikir Allah, Allah, Allah dalam hati, menyebut sahaja dia dekat dalam hati kita, maka mudah-mudahan pertanyaan muka nanti boleh kita jawab insya-Allah.
Tapi kita terpaksa berlawan dengan korin kita. Dia tak nak ada senang-senang timur. Tu dia keluarkan fikiran tadi. Agak-agak ada tak yang tak mati. Ni kita cerita tentang kematian yang pasti. Dia boleh, korin ni tadi, ya, iblis tak ada dah. Iblis dah kena gantai. Korin ni tadi bercerita kat dalam hati kita ni. So timbulkan apa ni persoalan ni. Apa dia? Ada tak yang tak mati daripada semua benda ni tadi? Ada beberapa perkara yang Allah Ta'ala cipta yang dia tak akan mati. Dia mula tak ada. Tapi tiba-tiba dia ada sampai bila dia ada. Nak tahu no? Apa yang masuk bahagian Tauhid? Itu jawapan dia kat sana. Kat sini kita cerita tentang mati. Nak menjawab pertanyaan Muka Dangki. Jadi apa yang kita cerita tadi, sifat 20 tu, semua kita belajar marin. Tu dekat luar sana. Majlis Tauhid, dalam Majlis Ilmu Tauhid. Kat sini, dah nak mati dah. Kenal tak kau Tuhan kau? Paling mudah tu lah dia. Takkanlah manusia tu duduk dekat dalam botol yang dia isikan air dan letakkan ke semut ni tadi. Takkannya. Walaupun semut tu mengatakan dia berdepan dengan manusia. Kau berdepan dia dengan Dan. Tapi kau tak boleh katakan Dan apa-apa. Kau pun macam Dan jugalah. Memang mati kena dulu nyai lah kita apakan semut. Kan kalau semut tu boleh bercakap. Jadi macam tu lah. Kita ni parah lah kalau kita menetapkan Allah mengikut selera kita. Mana boleh? Kita kena bebaskan Allah Ta'ala. Nama dia Bari. Bari itu lepas daripada segala perkara. Dia bebas. Kita pula mengekang dia. Allah tu macam ni. Allah tu macam ni. Kita yang mentafsirkan, menistilahkan Allah tu macam ni, macam ni. Jadi, kita tak nak cerita tentang Tauhid sifat 20 tu. Pasal kita nak cerita tentang Allah sahaja. Man Rabbuka. Ya, beza ya. Cerita sifat 20 tu kita cerita apa wujud kidam bakok. Itu dekat luar sana. Kat dalam sini kita ceritakan bagaimana Allah berfungsi sebagai Tuhan yang zat dia, diri dia tu ada. Macam mana? Dengan diri makhluk. Sekarang ni Maha Suci Allah. Kita tengok dua tapak tangan. Bila kita katakan ini kewujudan Allah, ini kewujudan makhluk. Bolehkah dua-dua dia bercantum macam ni? Makhluk boleh bercantum sesama dia. Tapi makhluk tidak akan bercantum dengan Khalik, dengan pencipta. Khalik adalah Tuhan. Makhluk adalah ciptaan Tuhan. Jadi Tuhanlah yang menggenggam benda ni. Tuhanlah yang memerintahkan kau turun ke bawah ke atas ke bawah ke. Dia sajalah yang boleh menterjemahkan, boleh mengatakan apa arahan dia sahaja. Jadi kita dah faham, dia saja boleh mengarahkan sesuatu. Semuanya adalah mengikut yang dalam ni semua mengikut arahan dia. Kan dah nampak senang ya kan? Jadi bila kita dah nampak macam ni, senanglah kita nak berdepan dengan Munkar Nakir. Fahamlah kita bahawa Allah itu perlu kita letakkan dalam hati kita. Kita zikirkan Allah. Menyebut-nyebut nama dia. Hanya itu sahaja yang ada pada diri kita. Dekat otak, masa kita belajar Tauhid, memang macam-macam persoalan timbul. Tapi bila dah mati, tidak perlu lagi gunakan otak. Bila nak mati, macam kita sekarang ni, cukup Allah tu mengumandangkan. Cukup hati itu mengumandangkan Allah. Jadi mudah-mudahan sebutan nama dia yang berterusan dekat dalam hati kita ini tadi memungkinkan kita dibangkitkan besok dalam keadaan ingat dia juga. Alangkah bahagianya seseorang hamba Allah itu apabila dia dimatikan dalam keadaan menyebut-nyebut nama Allah. Itu paling elok. Sebab itulah Rasulullah kata apa? Lakinu mautakum. Talkinkanlah orang yang dah nak meninggal sangat di kalangan kamu semua. Inilah dia, kita belum meninggal lagi. Tak ada rasa nak meninggal lagi. Tapi kita yakin meninggal tu akan sampai. Jadi bila meninggal tu akan sampai, nak bawa apa? Itulah dia ingatan. Satu-satu memori dengan Allah. Allah dah cakap, siapa ingat dia, dia ingat orang tu. Akan senang. Jadi ingatan tu dekat kepala kita, dekat pandangan kita, dekat telinga kita, dekat bauan kita, dekat lidah kita, dekat hati kita. Semuanya kita ingat Allah. Nak ingat Allah tu macam mana? Memang susah. Tapi bila kita menyebut selalu kat hati kita Allah, jadi selama jantung kita berdenyut,
Duk. Selama itulah kita melayan Allah, 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 Allah. Dalam hati kita menyebut Allah, 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 Allah. Ya, setiap nafas kita itu kita masukkan nama Allah. Jadi barulah sah kita sebagai hamba Allah. Semoga nikmati Allahu Akbar lebih baik terjawab Islamullah. Apa benda lah yang cakap kat hari ni kat Islamullah lah pula ni. Tak faham ni. Yang saya faham zikir Allah tu kena ada guru dia. Sekarang ni awak berguru tak ni? Saya bukan guru awak ke? Bila seseorang tu mengajar kita, itulah guru kita. Tapi dia bukanlah bentuk orang-orang guru tarikat ke apa semua, tak ada. Kita dah berdepan saja ditalkin ke saja, orang yang tak mati, bila orang yang mentalkin, itulah dia guru dia, guru yang terakhir. Jadi saya lah guru terakhir pada awak semua ni. Seumpamakan Tok Imam nak mentalkinkan orang yang dah Tok Imam lah datang. Allah. Itu kalau Tok Imam. Ada ustaz. Allah. Kalau sebut la ilaha illallah. Sebutlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Biasanya anak-anak yang buat kan pergi kat ayah dia. Mengucap bah. Sampai orang tua pun nak meninggal. Mengucap. Itu yang dia ajarkan. Berlaku tak benda tu? Berlaku. Sebab apa? Anak dia ngajar mengucap lah dia. Ni pun nak minta tauliah juga ni. Guru mesti ada ijazah. Okey, ada apa? Awak ingat saya mengajar ni, ngajar kosong ni ke? Saya ambil qiraat ni berapa banyak? Saya ambil tarik ni berapa banyak? Tapi saya tak cakap lah. Ijazah tu apa? Ini semua dunia je. Saya sekarang ni nak bawa orang ramai memahami konsep nak mati, bertuhankan Allah. Jadi siapa-siapa pun boleh mengajar. Tak kira buat tauhid ke fiqh kau. Dah nak mati, orang nak mati, dia tak perlukan ijazah ni, tak perlukan tauliah, tak perlukan apa. Sekarang ni, dia cuma berduduk saja, dia mengenangkan nasib dia. Apa yang dia nak bawa sebelum kematian tu datang. Itu, dia kena faham Allah. Jadi bila faham Allah, mesti ada yang mengajarnya. Macam anak tadi, mengucap. Ada ayah dia mengucap. Pasal apa? Anak dia ngajar macam tu. Cuba ayah dia ajar betul. La ilaha illallah. Ayah dia boleh ikut. La ilaha illallah. Ketahuilah bahawa semua yang berada di depan saya ini sedang nazak depan saya. Maka saya mentalkinkan La ilaha illallah. Semua yang ada ni ya. Tak ada Tuhan disembah melainkan Allah. Perlu ijazah kok. Tak kira sesiapa pun. Apabila kita berdepan dengan orang yang nak meninggal dunia, tak kira lah. Ini dia orang Islam, dia Rasulullah kata lakinu mautakum. Pergi ke orang tu cepat talkinkan dia. Talkin apa? La ilaha illallah. Memula memang sebut la ilaha illallah, tapi bila nyawa dia nak tarik, dia tak sebut dah. Dia akan sebut Allah sekali sebut saja. Ini pengalaman saya dah berpuluh tahun dah berdepan dengan sakratul maut. Dijemput ke masjid, dijemput ke rumah-rumah, dijemput ke hospital. Itulah dia mentalkin ke orang tu. Maka akhirnya dia cuma boleh sebut Allah. Tak terlalu sakit sebut Allah. Alhamdulillah lah tu. Orang yang keluar nyawa daripada diri dia, ya, dengan sebutan nama Allah tu, Allah akan ingat dia sampai bila. Allah akan jaga dia. Itu yang kita nak. Ini sebut mengucap. Ustaz suruh saya pesan tadi, suruh mengucap. Ngucap bah. Awal tua pun mengucap. Astagfirullahalazim. Parahlah taruh macam ni. Ini yang kita tak nak ni, ya. Jadi sebagai seorang Islam, segala-galanya yang dia dapat dengar tu adalah guru dia. Itu sebab kita berterima kasih pada Allah SWT. Sebab apa? Sebab kita adalah orang Islam dan diperingatkan oleh Allah Ta'ala, fazakir in nafa'atiz zikra. Kerana kita kena beringat antara satu sama lain, kerana zikir itulah memberi manfaat pada sesama kita. Jadi inilah dia, manfaat tak ilmu yang kita bawa.
manfaatlah. Jadi jangan timbulkan keraguan lagi. Sebab orang nak mati tak nak keraguan. Macam bawa bertanya tu. Ini apa? Yalah ini apa semua. Ini mengelirukan orang ramai. Jadi kita tak nak orang-orang macam ni bercakap dekat dalam grup kita ni. Sebab dia mengganggu. Orang lain semuanya dah nak ditalkin matikan. Tiba-tiba dia lah nak ngidupkan kita balik. Berfikir sana, berfikir sini. Saya bukan marah. Tapi awak tak sepatutnya bertanya dekat dalam ni. Nak bertanya pergi tempat lain. Saya dah cakap lah. Ya. Dah 84 minit lah ni. Sepatutnya kita ni dah tumpu hati kita sesama, hati nurani dia dah merasa dah, ya Allah, kalau Tuhan aku nak mati dah. Jadi apa aku nak bawa diri aku ni? Tak ada benda aku nak bawa, ya Allah. So galo-galonya dah musnah, dah habis dah. Agreement kita dah habis dah. Sekarang agreement yang seterusnya iaitu agreement kematian lah, ya Allah. Jadi agreement kematian ni lah kita nak jaga. Macam mana bentuk jaga? Menyebut nama dia sampailah yang terakhir dicabut. Allah. Biar dia kat lidah kita menyeru nama dia Allah dengan penuh keinsafan. Bila kita dah biasa sebelum solat tu sentiasa menyebut nama Allah, di dalam solat insya-Allah kita akan khusyuk dalam solat. Apabila kita dah setiap hari kita mengingati Allah, maka di akhir hayat nanti insya-Allah akan tersebut juga nama Allah SWT. Itu yang kita nak bawa di kita. Kau ni siapalah user apa ni, jangan buruk sangka. Sungguhnya yakini berburuk sangka itu dilarang Islam. InsyaAllah kalau kehidupan sentiasa mengikuti jalan Allah, akhir hidup insyaAllah dapat bersyahadah. Cari yang hidup pasti selamat zahir dunia. Jadi makna yang sekarang ni kita duduk dekat sini dah kira macam berguru jugalah ni. Saya tak sebutkanlah sanad-sanad saya semua tu. Buat apa nak sebut? Orang nak mati. Tak ada sebut-sebut sanad tu dah. Sekarang ni kita nak yakin sebelum mati apa yang kita nak bawa. Nak ingat Allah. Itu saja. Cerita kita berpupang berhari-hari ni sebenarnya nak bawa kita ni untuk ingat Allah supaya bila kita ditarik saja roh kita keluar masih dalam keadaan ingat Allah. Itu je senang. Jadi ni juga bentuk pertanyaan orang yang nak khusyuk semayang. Mana boleh khusyuk semayang 5 waktu tu? Mana boleh khusyuk terus macam tu? Nipu je. Kalau tak ada 24 jam kau ingat Allah, khusyuk dengan Allah, maka dalam solat lagi kau tak khusyuk. Lagi macam-macam video akan sampai. Siap boleh teringat benda yang hilang. Itulah punya daifnya hati yang tak ingat Allah tadi. Bila hati itu dekat luar solat tak ingat Allah, maka kat dalam solat lagi telah tak ingat Allah. Jadi inilah kita bawa, sama-samalah kita ni tadi mengikhlaskan diri pada Allah supaya jawapan marrabukan ada pada lidah kita melalui hati kita ni tadi yang sentiasa menyebut-nyebut nama Allah. Kau ingat Allah, maka Allah akan ingat kau. Bila kau ingat Allah, segala jawapan disediakan oleh Allah untuk diri kita. Mudah saja. Tapi berlawanlah dulu dengan diri kita. Yang ada korin, yang dah jahat. Lepas tu ada nafsu yang dah bersonok sangat. Dan ada syahwat yang asyik buat benda-benda yang mungkar sahaja. Dan juga syaitan iblis. Nasib kita boleh bercakapnya sebab tak ada gangguan daripada syaitan iblis. Ni pun dah terlangsung dah 8 minit. InsyaAllah kita sambung lagi pula pagi besok. Mudah-mudahan kita bernafas lagi untuk sama-sama kita mengingati Allah, untuk kita memahami bahawa Allah itulah Tuhan kita, yang kepada Dia lah kita menyerahkan segala urusan kita, kepada Dia lah menyerahkan hidup dan mati kita, kepada Dia lah kita menyerahkan untuk kita ingatkan Dia sentiasa. Semuanya pada Dia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina